Isnin hingga Jumaat. Saksikan Hawa eksklusif hanya di Suka TV. Suka sangat. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang sedang bersama kami pada hari ini dalam program Hawa, dan anda bersama saya Derina dan menggantikan pasangan saya Syasha iaitu Talisha. Dan kita sedang bersiaran langsung dari studio Suka TV dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan kami bersiaran langsung dari jam 11.30 pagi hingga 12.30 tengah hari di saluran 116 My TV. Dan anda juga boleh tonton kami daripada YouTube secara live, hanya search YouTube dan anda boleh search Suka TV dan anda boleh tonton kami live di mana-mana saja anda berada. Dan jangan lupa seperti biasa kita membeli belah bersama Suka Shop. Hanya pergi di www.sukashop.com ataupun kalau inginkan apa-apa informasi tentang Suka TV anda boleh ke www.sukatv.com. Dan hari ini Derina, you ada pepatah nak bagi? Betul, nak share sikit tentang topik kita hari ini. Satu petikan iaitu berkatakan tentang setiap hubungan akan melalui perjuangan, tapi hanya hubungan yang kuat yang akan dapat melaluinya. Jadi benda ni, petikan ini berkait rapat dengan topik kita pada hari ini iaitu penyelesaian konflik dalam perhubungan. Yes, topik yang sangat menarik ya Darina. Bila kita sebut perkataan hubungan, orang akan terus berfikir tentang hubungan rumah tangga, hubungan relationship, tetapi mereka sebenarnya ambil remeh tentang hubungan kekeluargaan, hubungan rakan sesama sendiri, betul tak? Dan kita sebenarnya ramai orang yang ada konflik dengan hubungan pasangan, rakan, keluarga dan mahupun negara. Betul. Dan setiap orang tu latar belakang dia berbeza. Dan cara penyelesaian konflik itu pun juga berbeza. Betul. Mungkin kalau satu perangai tu mungkin sekepala, adakah lebih serasi ataupun berbeza-beza perangai seorang ni saling melengkapi antara satu sama lain, adakah lebih serasi? Mungkin kita akan tahu selepas ini dengan tetamu kita pada hari ini. Betul. Dan juga kita nak membuktikan bahawa anda dan pasangan masih banyak lagi yang perlu dipelajari antara satu sama lain supaya ia akan mengeratkan hubungan. Dan berikut adalah masalah biasa ialah kalau apa-apa hubungan pun, even mak dengan anak pun kadang-kadang ada hubungan yang orang kata tak serasi, betul tak? Jadi kita akan bincangkan selepas ini, tetapi sebelum tu kita nak bagi tahu kepada anda semua penonton Suka TV seperti biasa, kita ada hadiah Suka Menang untuk anda berpeluang memenangi hadiah seperti telefon bimbit dan juga motosikal. Dan seperti biasa kita sentiasa keluarkan nombor-nombor berikut di Suka Pagi dan juga pada hari ini di Hawa. Dan ini dia nombor tersebut, K5. Yes. Jadi jangan lupa petik nombor ni, simpan dan juga berikan kepada kami di 0392262253. Hantarkan secara harian ataupun pada hari Sabtu selewat-lewatnya jam 12 tengah hari. Betul? Betul. Dan selain itu Darina, kita juga boleh memenangi hadiah Suka Menang dengan cara pembelian minimum receipt RM50. Jadi anda hanya shopping di Suka Shop. Kalau ada barang yang minimum RM50, anda dah juga boleh claim hadiah Suka Menang. Jadi anda jangan lupa untuk membeli dengan kami untuk berpeluang memenangi hadiah-hadiah yang menarik macam Talisha cakap tadi, telefon bimbit dan juga motosikal. Dan seperti biasa anda juga boleh saksikan program-program kami di IG seperti drama Polkadot, Tome Tome, Berita Latah, Tanya Je dan banyak lagi program yang akan datang. Dan anda hanya perlu download saja aplikasi IG secara percuma dan boleh menonton secara eksklusif semua program kami. Dan kita nak beri tepukan sikit kepada Berita Latah, trending nombor 1 di IG. Tahniah kepada tim Berita Latah. Orang kata kebaikan yang usaha mereka itu dibalas dengan penat lelah mereka. Penat lelah. Sebab orang kata Berita Latah ni sebenarnya latah bukan orang kata buat-buat ya. Bila dah kena melatah tu dia orang penat sebenarnya kalau kena kacau. So dibalaslah kebaikan mereka tu. Dan terima kasih kepada anda yang menonton. Betul. Alright. Jadi sebelum kita berehat Darina, apa kata kita bincangkan sedikit tentang penyelesaian konflik dalam perhubungan. Awak ada apa-apa konflik ke baru-baru ni? Konflik dengan mungkin dengan hubungan tu tak kot. Tapi dengan adik-beradik tu insya-Allah lah memang adalah. Kalau dengan adik-beradik tu orang kata anjing dan kucing memang takkan lari kalau nak gaduh tu kan. Betul. Tapi yang apa-apa pun kalau bila pasal keluarga ke kita ada apa-apa konflik, sebenarnya kita jangan putuskan silaturahim. Jadi kita akan berehat sebentar ya kepada anda semua. Kalau ada masalah, kalau nak dengar topik kita ni jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Tunggu.
I love Face. Book. I love Insta. Gram. I love you. I love you. Salah. YouTube. Tolong tiup lah. Try to drink around your girl's waist. Okey, itu dia kembali lagi dalam program Bawa Bicara Hawa Inspirasi Wanita. Masa ini wanita luar biasa. Kita tengok tadi, memang serasi lah kalau tengok daripada video tu memang serasi. Memang tak ada konflik. Memang tak ada konflik pun. Kita rasa diorang ni saling bekerjasama nak buat video ni satu konten. Betul. Memang seronok bila ada suami yang sokong apa yang kita buat kan dekat social media selalunya. Dan itulah dia tetamu undangan kita pada hari ini, seorang TikTokers famous, Satya, Kandi, dan juga seperti biasa kita ada panel kita, Datuk Dr. Harlina Haliza Siraj, pengasas dan pengarah Akademi Dr. Har. Ya. Apa khabar? Hello. Baik, Alhamdulillah. Saya pun excited ni nak jumpa Satya. Saya pun excited. Seronok. Okey, doktor boleh ulaskan sikit tentang video tu. Nampak tak kemesraan suami isteri tu seronok? Bila kita ada begitu, kita nampak dekat situ ada perkongsian, perkongsian kuasa sebenarnya. Sebab konflik ni selalunya adalah apabila adanya perebutan kuasa. Saya ke awak. Tapi kat situ kita nampaklah tali tu, kalau tali kan Satya antara suami dengan Satya tu, bila dia tarik, kawan ni lepaskan. Tapi nanti petang, suami pula tarik, dia pula lepaskan. Jadi itu yang menyebabkan tali tu tak putus. Talisha dan Darina. Ibaratkan macam bertolak ansur antara satu sama lain. Kalau Satya sendiri, Puan Satya sendiri kan, macam mana Puan Satya nak hasilkan satu video tu bersama-sama dengan suami? Dengan macam mana melaluinya? Adakah konflik-konflik yang kita jadi? Tipulah kalau cakap tak ada konflik kan. Marriage is apa kata, memang ada konflik dia kan. Tapi TikTok is my field. Saya yang pandai ber-TikTok. So saya kena ajar dia, saya kena bagi dia step by step. Kena buat ekspresi macam ni, kena bagi dia plot dulu, nak bagi dia fahamkan dulu. Barulah dia boleh nak bekerjasama dengan saya. Also we have to see kalau dia free ke tak, time dia busy ke, time dia tension ke, suruh dia TikTok nanti dia tak nak layan kita lah. Tapi bagus sangat, supportive. Support you, apa yang you do. Lepas orang kata supporting, buat apa pun dia kata jom, okey. Kadang-kadang ada orang yang dia memang tak nak, itu yang jadi konflik, lepas tu bergaduh. Lepas tu kenapa gaduh pasal TikTok habis. Tak pasal-pasal kan. Tapi kita nak cakap pasal topik kita hari ini tentang konflik perhubungan. Sebenarnya tak semesti konflik hubungan tentang suami isteri tau. Kita nak cerita tentang konflik kekeluargaan, konflik rakan-rakan ataupun orang luar yang baru saja masuk dalam hidup kita dan dia mengkucak-kacirkan keadaan. Kalau macam tu, doktor boleh explain sikit? Saya suka bila Tasha kata yang kita nak bincang ni, konflik dalam perhubungan tu tak semestinya suami isteri saja. Apa saja perhubungan antara kita manusia, juga antara majikan dengan orang bawahan dia contohnya kan, ataupun dalam organisasi contohnya. Dia kalau ikut Susan Campbell, dia kata ada lima fasa dalam perhubungan kita. Apa saja perhubungan? Pertama, romantik. Yang ni cantik semua. Kita nampak elok je. Kawan tu memang masa tu semuanya nampak indah lah. Tapi lepas tu adalah fasa perebutan kuasa, power struggle. So kita pun kalau katalah kita dalam hubungan yang biasa ni, kita mula nak tengok prioriti kita ke prioriti dia. Faham. Dan kalau itu berjaya, kita atasi, kita sampai ke tahap stability, dan juga akhirnya ada komitmen, dan yang terakhir tu the bliss stage. Maknanya masa ni dah memang dah memang you nak duduk dengan orang tu walaupun tak ada apa-apa kepentingan. Jadi apa saja perhubungan yang Talisha kata tadi, dia akan lalui fasa yang 5 fasa. Tapi yang jadi key dia adalah fasa yang kedua tu, perebutan kuasa. Kita pun kalau nak kawan lama ke nak, kita masa ni lah. Kita ada yang kawan lebih dominan daripada kita, yang aku yang kena macam ni. Jadi perebutan kuasa tu dia boleh berakhir dengan ketegangan kuasa. Bila dua-duanya tak nak mengalah, akhirnya putuslah. Ataupun perkongsian kuasa. Ini tadi yang Satya kata, dia ajar suami nak dengar, kan. Katalah suami kata, apalah awak ni, kan. Dia marah-marah pula, dia jadi tegang. Kan, dan putuslah.
selalunya analogi dia macam pegang tali. Bukan tali pun, dia benang je. Ya. So katalah ya, Darina tarik, Talisha tarik. So, kalau dua-dua tarik, dia jadi ketegangan kuasa putus. Ya. Tapi kalau misalnya seorang tarik, seorang lepas, ya, adanya give and take, dia akan pergi ke fasa yang satu lagi. Tapi jangan lupa ada fasa yang ketiga, outcome ketiga ni, ketidakseimbangan kuasa. Power imbalance. Tadi tu Talisha kata seorang dominan sangat. Jadi in order to untuk pastikan hubungan ni okey, seorang kena ikut je lah. Your wish is my command gitu. Yang ni tak tahan lama tau. Mungkinlah nampaknya secaranya dia masuklah juga kepada tahap stability, commitment, tapi takkan sampai pada tahap yang bliss tu. Tahap yang rasa kita memang memang sayang tu bukan kerana ada kepentingan. Okay, saya berhenti kat situ dulu. Nak bagi Satya cakap banyak. Okay, macam Satya kita nak tanya kan, contohnya sekarang you beralih kepada TikTok. Betul. Mungkin sebelum ni you ada career dan pekerjaan. Adakah menyebabkan you berjalan ke TikTok tu macam you buat kerja semua tu sendiri, ada konflik di tempat kerja ke, ataupun you rasa macam sebab kadang-kadang ada macam kalau kita sendiri pun susah nak bekerja dengan orang. Bukan sebab kita tak suka orang ke apa, tapi itu adalah konflik kita sendiri yang kita nak mengatasi. So macam you, pandangan you macam mana? Okey, saya rasa setiap tempat mesti ada konflik dia tersendiri. Kita kena pandai like there's ethics kan, work ethics kat office kita kena macam mana, kena we have to have this understanding kan, kena faham cara majikan kita macam mana, colleague kita macam mana. So ada yang okey dengan kita, ada yang tak okey. So this is all nak cakap macam mana, like we have to be very very understanding. Tapi I think it's impossible, right, to be always understanding. Macam malaikat kan? Kita ni manusia saja kan. Kita pun ada emosi masing-masing. Tapi kalau nak atasi masalah-masalah ataupun konflik di office, saya rasa toleransi adalah perkara yang paling important. Paling important walaupun mustahil. Ya, toleransi lah itu memang betul-betul penting dalam hubungan dan juga komunikasi. Komunikasi, yes. Betul. Macam yang Dr. Ha cakapkan tadi kan, seseorang itu perlu ada give and take kan, mungkin di fasa kedua tadi kan. Adakah seseorang itu perlu menjadi lebih matang untuk nak dalam satu hubungan tu, salah seorang perlu menjadi matang, ataupun apakah ciri-ciri matang yang perlu ada dalam hubungan tu? Dia macam bertepuk sebelah tangan takkan bunyi. Ya, Talisha dan Darina, maknanya kalau seorang aja nak matang, yang seorang lagi tak matang-matang, dia tak jadi juga. Ya, jadi sebenarnya orang yang boleh berkongsi kuasa ni, mereka adalah orang yang mempunyai prioriti, hubungan tu kena dikekalkan sepanjang yang boleh. Jadi tak apalah agaknya nak mengalah sikit. Ya, tak apalah nak minta maaf dulu walaupun bukan kita yang salah, sebab mereka lebih menghargai hubungan tu, not so much of their ego. Tapi kalau yang tadi tu, yang ketegangan kuasa tu, itu lebih kepada competition ya. Saya nak menang, awak kalah. Yang seorang lagi pun macam tu juga. Jadi itu itu menghasilkan disrespect ya. Di situ juga distrust. Dan yang perkongsian kuasa tadi dia terbalik. Dia kolaborasi. Semuanya berkolaborasi. Dan oleh sebab tu mereka sangat mempercayai satu sama lain, dan jangan lupa komunikasi dia adalah asertif. Tak suka cakap tak suka. Betul. Ya, bukannya sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi dia jadi yang ketiga tadi, ketidakseimbangan kuasa. Ya, buat je lah kan. Ya. Nampak taat dia je lah, tapi lepas tu meletup. Ya. Memang sebenarnya benda tu sangat simple, betul tak? Tetapi bila benda macam ada perkara yang terjadi dekat kita kadang-kadang berfikir dengan kemarahan. Lepas tu kita berfikir kemarahan, kita tak fikir apa dah. Kadang-kadang antara kita yang akan menjadi terlampau tegas, ataupun kita akan terlampau merendahkan diri kita pula. Itu pun tidak bagus. Sebab itulah kadang-kadang kita kena pandai mengelak konflik dengan macam tadi Puan Satya cakap, toleransi. Apa orang kata bertolak ansur. Ini semua kena praktis dalam dulu ya. Cakap senang. Cakap senang, tapi kita kena banyak praktis. Jadi sebab itulah kita jumpa macam-macam orang. Tapi sebelum tu kita banyak lagi kita nak ulas. Tapi kita akan berehat sebentar tak boleh berehat lagi. Okey, maafkan saya lah. Kita tanya lagi. Kita sambung balik kepada lagi. Dr. Ha lagi kan. Kalau dalam satu perhubungan tu kan, dah sampai satu climax yang betul-betul tegang tu kan, apa sebenarnya kesan yang boleh berlaku kepada satu hubungan itu sehingga memudaratkan mereka? Apakah sebenarnya kesan tu? Okey, tadi ingatkan yang boleh membaiki balik kepada climax itu. Okey, ada tadi ketegangan kuasa dan juga ketidakseimbangan kuasa. Ketegangan kuasa tu dia memang sampai breaking point, tak boleh nak buat apa dah.
Oleh sebab tu memang cara paling baik adalah out lah. Yes. Ya. So yang itu apatah lagi kalau misalnya dua-duanya agresif. Sebenarnya itu berlaku kerana dua-dua agresif ya. Jadi kemungkinan dia boleh escalate. Orang yang berkongsi kuasa tu dia memang ada ketegangan juga kan Satya, tapi dia boleh de-escalate. Dia boleh tu tadilah seorang tarik, seorang lagi dia kendurkan. Ya. Tapi yang kita punya masalah ni tadi adalah yang ketidakseimbangan kuasa tu. Kerana bertahun-tahun ya Talisha, seorang ni dominan sangat, yang seorang ikut aja, tak kira lah ini suami ke, ini isteri ke, ini pihak lelaki ke, pihak perempuan. Tapi kan kita kena ingat sampai bila orang ni nak tahan. Terutama dalam hubungan ni yang adanya penderaan, adanya keganasan. Pada saya, apa-apa hubungan yang sudah sampai kepada penderaan, makna satu pihak sudah rasa terdera, sebenarnya itu satu poin yang sangat penting untuk call it off. Tapi janganlah sikit-sikit je curaikan saya atau sikit-sikit je break off. Lepas tu kan gila bayang kan. Tak boleh macam tu. Tapi katalah you have tried. Ya, selalunya kita bagi 3 kali lah. Dari kali 3 bagi second chance, bagi boleh third bagi chance. kali ketiga. Up to you. Okay. So. Alright, kita tanya juga kepada Puan Satya juga. Mungkin Puan Satya pernah mengalaminya waktu-waktu climax seperti itu, tapi kita tanya selepas commercial break ni. Kita kembali selepas ini dalam program Hawa, Inspirasi Wanita Masa Ini, Wanita Luar Biasa. Okey, kembali lagi dalam program Bual Bicara Hawa, Inspirasi Wanita Masa Ini, Wanita Luar Biasa. Dan tadi kita gantungkan soalan kepada Puan Satya. Kita nak tanya lagi kan tentang konflik perhubungan yang antara rakan-rakan pula. Lagi-lagi kita ni kawan-kawan ni banyak kawan perempuan. Selalunya perempuan selalu kalau berkawan mesti emosi. Ada je drama. So kalau macam you, pandangan you macam mana? Ya, saya pun pernah melalui banyak konflik di antara kawan-kawan dan rakan-rakan saya. Disebabkan apa tahu, pendapat yang lain-lain. Ada yang suka benda ni, ada yang tak suka benda tu. Oh, kalau awak tak suka apa yang I suka, no more friendship between us. So I think sikap kematangannya, maturity is not there sometimes, because setiap orang ada their preferences kan, kesukaan masing-masing. Diorang mungkin tak suka benda yang kita tak suka, tapi it's okay, kita masih boleh berkawan dengan diorang. Tapi kalau dah marah tu, kalau dah emosi ke, macam korang bagi tahu tadi, memang susahlah nak bersependapat. Sebab kadang-kadang kita sebagai kawan, kalau kita kesian, kita bersuara. Tentang benda tu kita akan cakap, boleh tak you jangan macam ni. Tapi orang kadang-kadang tak faham juga, betul? Tak faham, nanti dia marah kita pula. Mana boleh you cakap I macam ni? Dan macam mana you percayakan rakan-rakan you? Sebab kadang-kadang ada rakan juga, diorang jenis suka mencocok. Contohnya, awak betul ke nak kahwin dengan dia ni? Dia ni macam ni ke? Contoh kan, betul tak? So, apa yang you berpendapat tentang tu pula? Okay, saya rasa pilihan, in the end the decision is ours. Kita yang buat keputusan. Time kita membesar pun, ibu bapa kita banyak bagi kita pilihan kan. You nak belajar apa, you nak belajar ni ke, tapi last kita yang membuat keputusan. Itu adalah tindakan yang paling penting untuk buat pilihan masing-masing. Walaupun ada orang mencucuk awak ke, like batu api ke, kita yang perlu buat keputusan tu. Jadi percaya kawan tu kenalah berpada-pada. Ada yang sayangkan kita, ada yang mungkin kurang sayang kita. Dia rasa dia sayang kita. Kita ni. Kalau macam doktor, apa yang doktor boleh ulaskan tentang perkara macam tu? Tadi katakan orang perempuan ni kalau relationship dia mesti ada emosi. Orang lelaki pun. Tapi cara dia lain sikit. Okey. Contohnya, baik kita cakap tentang konflik yang ada, khususnya kalau ada perbezaan pandangan, ni personality yang penting, Talisha. Masa Dr. Har muda-muda dululah, yang belum matang sangat lagi, saya selalu rasa personality saya yang paling baik. Contohnya saya seorang extrovert, maknanya apa-apa cakap je terus ya Talisha. Ni orang diam-diam ni, kesian lah. Tapi bila saya makin matang, saya dapati semua personality ni semuanya ada kekuatan. Jadi akhirnya daripada saya rasa saya yang paling baik tu, saya mula menghormati pandangan orang lain. Saya cukup hormat orang yang introvert sebab dia fikirannya dia fikir panjang gitu. Macam kita ni lepas tu menyesal. Dan bila begitu kita punya konflik dah mungkin kurang. Hari tu konflik kita sebab kita rasa kita pandai-pandai kan. Tapi sekarang kita dah mula hormat, kita dah mula banyak mendengar.
Kalau tak dulu kita nak orang je dengar cakap kita. Ya. Dan apabila begitu kita dapati orang ni pun pandai lah. Orang ni pun bagus lah. Dan bila Talisha dan Darina, bila kita sendiri dah mula ada rasa hormat kepada orang secara genuine, secara betul orang pun ada hormat juga. Jadinya kurang dah masalah yang duk bergaduh tu. Okey. Tadi Talisha dah kata macam ni kita nak boleh percaya pula sama ada orang tu boleh tak kita percayai Yang itu memerlukan lagi sekali kematangan, tapi kita kena adalah try and error. Ada masa memang kantoi lah kita kan. Kawan yang kita rasa kita percaya tengok sekejap aja dah jadi bushfire. Fast. Tapi inilah dia orang yang mesti kita kita mungkin lepas ni tak payah lagi dah. Dan kalau saya jenis yang boleh bagi tahu. Tapi kan Talisha ini satu lagi. Kita kena bagi tahu tu janganlah dengan emosi yang marah pula. Kita bagi tahu saya dengan the I sentence tu. Saya punya perkataan saya tu bukan you kan. Macam tu bila kita kata you kan Darina terus ada rasa dituduh dan you akan lawan. Tapi kalau saya kata saya Darina rasa kecewa dengan apa yang awak buat, itu statement tau. Dan awak ada peluang untuk kata Dr. Han sebenarnya saya tak niat macam tu. Jadi mungkin dengan orang ni saya akan cakap saya rasa kecewa sebab saya percaya awak dan awak nampaknya kan mungkin lepas ni saya tak bagi tahu banyak sangatlah. You have to tell that. Sebab kalau tak nanti boundaries tu tak ada. Baiklah. Tegur menegur tu kan. Betul lah. Cukuplah tulis dekat story dan kita tegurlah dengan cara baik. Tadi saya tanya sikit, ada satu soalan tanya kepada Dr. Ha kan. Adakah sebenarnya perangai orang tu sama sekepala baru pasangan satu hubungan tu lebih serasi, ataupun mereka perlu seorang tu perangai lain, seorang tu perangai lain baru saling melengkapi, baru lebih serasi macam mana Dr. Ha? Yang ni kalau kita tengok dari sudut sains fitrah alam pun the opposite attracts. Ingat tak dulu kita buat magnet kan? Kutub utara, kutub selatan tu kalau dia sama-sama kutub dia menolak. Jadi sebenarnya untuk orang yang dah berkahwin 32 tahun kalau ada perbezaan tu itu yang exciting. Sebabnya tapi kan Talisha dia memang perlukan sedikit masa sebab khususnya bila kita rasa kita yang betul dan orang yang tak sama kita tu dia berada di sebelah sana pula. Tetapi kalau kita mungkin dua-dua lah bukan kita seorang aja. Kenapa dia fikir macam tu Kita fikir macam ni. Jadi kita lebih nak tahu dan dia pun pelik juga dengan kita. Bukan kita je yang pelik dengan dia. Itu sebab dalam Quran ada surah Furqan ayat 20. Aku ciptakan kamu dengan yang satu lagi tu ujian. Banyak ujian. So Talisha ada gini. Orang adalah ujian kepada kita, tapi jangan lupa kita pun ujian untuk orang. Kan kita bukan suci sangat pun. Dan dalam ayat tu Allah kata atasbirun, nak tak sabar. Samalah Satya kata the choice is yours. You tak nak sabar pun Allah tengok juga, you sabar pun Allah tengok juga. So pada saya itu yang selalu saya ingatkan bila saya rasa aduh tak tahan tu dengan orang ni. Rupanya saya tahu dia ujian saya. Ujian. Tapi kau pun ujian orang juga. I think it's fair. It's fair, it's very fair. Okay, macam Puan Satya, apakah ujian you kalau masa you dengan husband kan? Kalau ada konflik, macam mana both of you guys clarify balik dengan cara baik? Sebab macam tadi doktor cakap bila kita tegur je. So kalau dengan hubungan pasangan kita senang nak menegur. Tapi you macam mana? You ada merajuk-merajuk lama dulu ke? Saya ada juga cuba merajuk, tunggu dia nak pujuk. Tapi tak pernah berlaku lah. Itu ada opposite attract, betul tak? Ada kat sini, ada kat sini. Dia pun tak reti nak memujuk. Saya pun tak boleh nak merajuk lama-lama. Kena masak, kena beli barang pasar semua tu kan. So kena bercakap juga kalau dengan suami saya lah. So time marah tu memang marah sangat. Rasa macam apa ni? Kenapa boleh jadi macam ni? Kenapa saya pilih dia? Kenapa boleh kahwin dengan dia? Ada benda-benda macam tu memang ada. Tapi saya rasa emosi tu setakat sejam, 2 jam macam tu. Kena sabar. Kena buat benda lain. Jangan fikir pasal benda tu. And then bila fikir balik, bukannya masalah besar pun sebenarnya. So saya rasa masa untuk cool down tu, the cooling period is very very important.
So that's how I handle my conflict until today. Cara Puan Satya mengawal emosi dengan rehat 2 jam macam tu. Lepas baru kena tunggu rehat. balik. Kena Tak rehat boleh 2 jam dapat solution masa tu juga. Betul. Memang dia tak akan datang Sebab pujuk kalau kita buat pun nak orang kata nak selesaikan time tu, kita sebagai perempuan nanti dah akan melarat. Betul. Kan? Jadi Sebab kita lebih dikuasai emosi. Dia kena ada pause button tu kan. Jadi itu sebenarnya yang paling efektif untuk menghalang escalation. Kan escalator tu kan naik je kan. Kita tak nak pun dia naik juga macam tu. So emosi pun macam tu. Jadi sebenarnya pasal merajuk tu saya macam tu juga. Saya awal kahwin tu pukul nak merajuk kan. Merajuk pukul 9 pagi. Tengok sampai pukul 12 tengah hari, I tak pujuk-pujuk lagi kan. Lepas tu saya kata lah tak perasan ke saya ni merajuk. Ya merajuk dia kata. Lepas tu saya tahu. Buang masa je kalau kita merajuk tu tak. So lebih baik terus cakap je. Tapi kan Talisha, ada orang yang dia memang pandai pujuk. Saya tak dapat rezeki tu. Saya pun tak dapat agaknya. Tapi tak tahu kalau Talisha dengan Darina dapat yang macam tu, you merajuk lah sepanjang hari. kita sama-sama naik bot yang sama. Darina mungkin Kalau secara seorang perempuan, wanita tu mestilah nak rasa dipujuk betul kan? Okey, memang sebab tu macam kita rasa tanda dia sayang kita. Tapi ada orang lelaki dia lagi rimas tau kalau you ni sikit merajuk. Sebab orang lelaki dia tak ada idea you ni merajuk pasal apa ni. Kalau dapat tu rezeki Lebih lah. baik cakap terus. betul. Itu dia sangat appreciate. So kadang-kadang pada saya yang kuat merajuk ni tak seksi lah, you know. Betul, minta maaf Tak lah seksi kan. kalau merajuk. Dia jadi kadang-kadang kan kita merajuk. Dia reti pujuk tetapi cuma dia dah cakap kalau merajuk cuba bagi tahu. Memang tak nampak. Dia tak boleh bezakan. Jadi macam mana ya? Jadi kalau orang perempuan style sekarang apa kata merajuk cakap dulu saya merajuk lepas tu pergi lari-lari. Kita jauh. Betul tak? Boleh. Alright, banyak lagi kita nak sambung dalam selepas ini, banyak lagi kita nak tanya lagi kepada Dr. dan juga Puan Satya. Kita akan sambung membincangkan topik pada hari ini dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Anda masih lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Ha dan juga Puan Satya dalam topik kita hari ini, penyelesaian konflik dalam hubungan. Hubungan keluargaan, hubungan rakan-rakan dan juga hubungan. Dan sekarang kita nak bincangkan tentang kekeluargaan. Betul. Jadi kita dapat tahu Puan Satya adalah anak tunggal ya. Untuk menjadi seorang anak tunggal, ia adalah konflik yang besar sebenarnya. Memang the best of the best. Tetapi anda adalah seorang anak dan anda selalunya kena bagi the best to your parents. So of course you appreciate apa yang mak ayah you ajar apa semua betul tak? Tetapi apakah pressure you sebagai anak tunggal? Pressure sebagai anak tunggal, segala pressure-nya di atas. Siapa lagi? Kena belajar elok-elok, like have to do the best out of the best. Lagipun diorang pun dah bagi yang terbaik kan. Apa yang mereka mampu, mereka telah provide untuk kita. So pressure dia memang kat situ. So kalau kita nak try benda, but I'm very lucky because my parents diorang tak adalah pressure sangat. Dia nak diorang punya rule hanya satu. Kalau nak buat benda ni, buat yang terbaik. Itu sahaja. Time belajar memanglah kena belajar. So time nak macam buat whatever I do, kena buat yang terbaik. Saya rasa itu pun pressure yang sangat tinggi. Sebenarnya kan. Walaupun saya tak rasa macam bebanan sangat, tapi actually you know, to make your parents happy, it's not a simple task. Of course. Very complicated. But at the same time, I'm very lucky because my parents, my ibu bapa, diorang okey je. Diorang tak adalah pressure sangat suruh saya dapatkan apa A1, first grade, tak ada. Okay Yang penting anak dia enjoy buat apa yang dia suka dan menjadi orang yang baik. Betul? Betul. Yes. Orang kata anak sulung pun, anak tunggal pun ada konflik dia tersendiri. Macam mana pula kalau dengan mereka yang mempunyai broken family ni kan, cara nak memperbaiki konflik di antara keluarga tu. Okey, saya punya jawapan mungkin satu yang agak generik dulu. Maknanya dalam
keluarga khususnya, kita menguruskan expectation dengan izin. Maknanya jangkaan dan harapan. Ya, so yang tadi yang saya cakap tadi, kalau anak seorang, semua harapan mak ayah ni kat dia seorang. Kalau saya adik-beradik 8 orang. Jadi dia distributed. Boleh bahagi. Kan? Jadi bila kita cakap tentang expectation pula, kita katalah kita expect benda ni had ni. Okay. So ada 3 outcome juga. Sama ada kita capai. So emosinya apa? Oh, ya, mujur lah. Betul. Ya, okey. Atau kita dapat lebih daripada yang kita nak. Wah, itu memang Joli kata lah ya, kita memang melompat-lompat lah, happy sangat ya. Sebab kita tak expect pun banyak tu. Tapi kebanyakan hidup kita ni Satya, ya, Talisha dan Darina, kita selalu tak dapat apa yang kita nak. Dan hari ni kita sendiri yang meletak ya expectation dan jangkaan tu nun tinggi di atas langit tu. Sebenarnya mak bapak kita cakap je, tapi dia tak adalah Paksa kan. Ya, tapi Talisha ramai juga ya, saya sebagai ibu bapa, memang mak ayah ni semua-semua dia nak harapkan kat anak tu. Dan boleh bayangkan ya pressure yang pada anak yang tunggal. Jadi sekarang ni apa yang kita nak buat kalau expectation kita is not met? Most of the time it's not met. Yes. Satu, kita turunkan expectation kita. Jadi itulah satu ya. Untuk diri kita sendiri. Kita pun kalau misalnya saya sebagai ibu ayah, saya tak boleh tinggi sangat ya. Kita kena ukur kemampuan. Tapi tak boleh rendah sangat pula. Yang tu kita give up lah. Kau nak jadi apa, jadilah. Tak mau juga ya. So kita kena turunkan kepada tahap yang realistik. Tapi kan itu satu yang susah. Saya tahu sangatlah tu ya, macam mana nak turunkan. Rupanya ya, expectation ni dia kawannya adalah appreciation ya, ataupun ya, penghargaan. Dan hubungan dia berkadar songsang. Maksudnya kalau you expect less, you tend to appreciate more. Tapi kalau you expect too much, benda apa yang orang tu buat pun you tak appreciate. Jadi bila ni berlaku sebenarnya ya, katalah apa yang Mak dan Ayah Satya yang saya nampak, dia menghargai apa saja usaha yang Satya buat. So akhirnya pressure tu tak terasa sangat. Ya, dan kebanyakan kita mungkin itulah, saya bila bercakap dengan ibu ayah contohnya, kita mungkin anak dapat 8A 1A, 8A plus 1A. Tapi dia expect anak dia 9A plus. Sampai sekarang ni Talisha masih lagi dia sindir anak dia 1A plus yang tak ada tu. Alamak, kan? dia sorok belakang. Memang ada. Situasi tu memang berlaku. Betul. Jadinya kalau kita buat macam tu, kita tak hargai pun usaha anak kita untuk dapatkan yang 8 tu. Sebab yang satu ni dia tak dapat. Pada saya, let's make our life less complicated, less miserable dengan izin. Yes. Ya, sebab ini semua kita yang buat ni. Okay. So kita turunkan expectation kepada tahap yang yang berpada dan kita tingkatkan lagi. So expect less, appreciate more. Tapi kan Dr. Ha mengatakan pasal cakap tentang benda ni, kadang-kadang ada ibu bapa yang memang keras kepala. Yang contohnya memang kadang-kadang diorang nak juga apa yang diorang nak. Diorang nak apa yang diorang nak. Sebagai anak, you tersepit. Dan bila you tersepit, you dah kadang-kadang you dah stres sangat. You tegur juga ibu bapa. Tapi itulah dia, kuasa anak sangat rendah kepada ibu bapa. So kalau macam tu macam mana? Sebab itulah konflik terbesar sebenarnya. Alamak, saya nak dengar Satya, dengar saya cakapnya. Okey. Dia kan ada 4 style ke ibu bapaan. Ringkasnya. Ya, kalau yang sangat authoritative ni, inilah dia ya, dia punya kontrol sangat kuat tapi dia punya sensitivity terhadap keperluan anak tu sangat kurang. Tapi ada juga yang dua-dua kurang. Dia tak sensitif keperluan anak dia, tak ada pula kawalan. Anak ni jadi liar. Tapi kalau yang begini, anak sangat stressful. Khususnya kalau ibu bapa yang sangat authoritative ni kan. Ada pula yang satu lagi ya, tak ada kontrol langsung tetapi sangat sensitif. Anak tak nak lagi dia dah bagi. Yang ni jadi manja pula, overprotective. Yang kita nak adalah yang kuadran yang keempat tu, iaitu tahap kawalan tinggi tetapi sensitivity juga tinggi. So ini sangat demokratik dan dia ibu dan ayah ni sentiasa tahu, dia sentiasa cuba nak tengok anak ni sifat empatinya tinggi. Jadi kalau dia kata okey nak mak dengan ayah nak kamu kat sini, boleh tak? Dia ada negotiation. Dan itu sebenarnya akan mengelakkan banyak konflik. Yang tak ni sebab tak ada langsung negotiation ni, dia just kata ini yang makna kamu dapatkan juga, kalau tak engkau bukan anak aku, kan dah habis tu. Konflik memang sangat tinggilah. Tapi sebab tu kita sebagai anak kan, kalau kita jadi anak ni, bila berlakunya perkara macam tu, kita jangan putus asa. Dan apa-apa pun kita sebenarnya just apa orang kata, terima je lah. Kalau itu betul Talisha, tak? sebenarnya mak ayah ni kadang tak perasan. Betul. Tahu. Saya jadi mak ayah, saya tahu. Kadang kita ingat
benda ni okey. Tu pun anak kita sangat tertekan. So oleh sebab tu sekali lagi komunikasi tu, assertive communication. Anak kena bagi tahu mak ayah dia. Mak ayah pula janganlah cepat sangat trigger bila anak bagi tahu kan. So ini cara kita boleh de-escalate. Bila anak kita dah mula tunjukkan ya tanda-tanda yang dia dah tak tahan tu, mak ayah kena picit pause button tadi. What did I miss? Apa dia yang I tak ni? Baru dia perasan. So dia sebenarnya is about ego management jugalah Talisha kan. Ego menguasai ego. Ya. So insya-Allah kita tadilah kita tak sempurna, tapi kita sangat sempurna dalam ketidaksempurnaan kita tu ya. Jadi kalau ada sikap tu, anak-anak ada breathing space dan kita juga ada peluang untuk memperbaiki apa saja kesilapan yang kita buat. Alright, macam Puan Satya tentang konflik, contohnya tak ada konflik pun, tapi contoh penerimaan your husband masuk ke dalam family yang anak tunggal. Itu macam mana? Hubungan macam tu. So mungkin your husband ada adik-beradik kan? Ya, dia ada ramai adik-beradik. Ada 4 orang adik-beradik. So mestilah expectation dia lain. Lepas tu the organisation in the family, the dynamic is very different. Sangat berbeza kalau kita bandingkan dengan family dia. Jadi saya benda yang biasa untuk dia kat sini kita tak biasa. So I think it happens also, tak kisahlah anak tunggal ke apa ke, kalau kita kahwin to somebody and then family dia pun dia ada cara dia orang kan. Jadi tapi setakat ni kita masih boleh manage lah. Dia bagi kat husband dia. Kita boleh lagi manage lah. Yes, betul. Sebab kadang-kadang bila kita dah berkahwin, memang tak ada orang cakap tak ada konflik, tak ada apa, tapi bila kita baru masuk dalam family, orang baru kata kan mentua, macam ni cara dia, lain dengan cara kita. Tapi sebenarnya itulah, semua macam you cakap lah, semua keluarga pun menghadapi benda yang sama. Cuma orang kata kita kena positif lah. Betul tak? Dan menerimanya kan. Kita tanya juga kepada Satya lah kan. Satya melihat di mana ada hubungan lain itu, mereka menyelesaikan satu konflik itu dengan secara paksaan. Mungkin ada pendapat Satya sendiri. Saya rasa perasaan ni sebahagian daripada, I mean it's a important part of a human kan. Sebagai manusia kita ni memang berperasaan. Jadi kalau kita nak tengok segala konflik secara saintifik rasanya tak mungkin lah kan. Tapi untuk kurangkan what is it, efek kemudaratan, you know, like nanti sampai kita tak boleh nak berkomunikasi langsung, tak boleh nak berada dalam satu bilik dengan diorang tu. Untuk elakkan benda-benda macam tu, kita kena you know, like I said earlier, we have to take a breathing space, like take 5, take 10. Saya rasa cakap benda ni memang senang, tapi nak apply benda ni sangat susah. Tapi kita kena cuba juga. Kalau tidak, rasanya what doctor said, we will be a very lonely person in the world. Kita akan berkeseorangan nanti kan. Jadi kita kena cubalah kan, adjust, tolerate, tolak ansur dan segalanya. Tadi you ada mention tak nak memudaratkan sampai tak boleh duduk in one room dengan orang yang kita tak suka. Kalau macam tu, macam mana kita nak menghadapi kalau dah sampai ke tahap tu? Kita tahu ya, dalam hubungan kita, khususnya katalah suami isteri kan, kita berkahwin bukan dengan dia saja. Kita berkahwin dengan keluarga dia juga ya. Selalunya bila kita sendiri dah stand off macam tu, kita perlukan the third party. Kita perlu ada orang tengah sebenarnya ya. Itu sebabnya saya bimbang juga bila kita semua rasa I live a very private life. Saya tak includekan orang lain. Itu sangat susah ya, bila masa tengah happy tak apa. Tengah konflik ni. Ya, dan bila kita konflik pula, sebab kita hari tu kan kita kata kita tak perlu orang, dan bila sekarang konflik dah segan pula nak minta tolong. Jadi yang ini sangat penting bila kita kena, orang kata dia bertimbal balik. Maknanya masa orang lain susah kita kena bantu, sebab kita juga ada masa konflik yang perlukan orang. Jadi saya sangat menggalakkan memang kena ada orang yang kat tengah ni, yang orang yang lebih mungkin ya, lebih matang ya, lebih berpengalaman. Selalunya kalau ni ya, Darina, mungkin ibu ayah kita atau kakak kita atau abang kita. Tapi jangan cuba selesaikan sendiri. Bila memang dah tak boleh bercakap pun ya, tak boleh tengok muka pun tak nak. Ataupun ambil orang yang memang kuat batu api. Itu memang jadi inferno lah ya. Jadi memilih siapa tu pun juga adalah penting ya. Jadi insya-Allah
So kita ni memang hidup secara community, Darina, and we are not alone tau. Kalau kita tak gunakan ni semua, kita akan tadilah hidup yang sangat sunyi, kerana loneliness is actually when there's disconnection. You can become so lonely di tengah ramai orang sebab you tak connect dengan orang tu. Dan loneliness adalah next topic boleh cakap pasal loneliness. Kesunyian tu adalah simptom atau gejala yang sangat penting dalam depression. Orang yang depressed dia akan selalu kata I feel lonely sebab dia tak connect dengan orang lain. Ya, jadi apa ubat lonely ni adalah menghubungkan silaturahmi ataupun hubungan, dan yang paling penting adalah dengan pasangan kita. Sebenarnya itulah support system. Betul tak? Betul. Correct. Alright, so itu sajalah perbualan kita untuk hari ini bersama Dr. Ha dan juga Puan Sathia. Kita nak ucapkan thank you so much Puan Sathia kerana sudi datang hari di Hawa membincangkan tentang konflik, tapi you adalah orang yang paling bright yang memang tak ada masalah. Dan Dr. Ha, terima kasih kerana kongsikan kepada kami. Kita jangan cakap terima kasih dulu sebab kita minggu depan nak jumpa lagi Dr. Ha. Terima kasih Dong Keladi. Terima kasih Dong Keladi yang datang lagi. Terima kasih banyak kerana sudi memberikan input sedikit sebanyak, membantu juga kepada penonton yang sedang menonton kita pada hari ini. Baiklah, kita tutup topik kita pada hari ini. Kita nak berehat sebentar dan kembali selepas ini dalam program Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Alright, kembali lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa, dan kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan Hawa. Tapi sebelum tu kita ada satu perkongsian yang kita ingin kongsikan kepada penonton. Apa dia tu, Talisha? Iaitu I know you'll be happy. Alamak, ada hing. Apa tu? Tak, nyanyi macam pergi je. Hari ni kan, Darina, kita ada konsert Billie Eilish, Happier Than Ever World Tour 2022. Ya Allah, excited sebenarnya, ramai orang excited nak menunggukan kemunculan Billie Eilish di Malaysia. Dan sebenarnya saya pun gembira juga nak dengar lagu-lagu tu. Nyanyi lagi? Okey, kalau saya suka dulu kan, Isn't it lovely, all alone. Kalau kita tengok kat TikTok pun lagu-lagu famous dia seperti Bad Guy kan. Billie Eilish ni ibarat macam orang kata artis tanah air, artis baru Hollywood. Betul. Yang macam memang dah meletup, dan konsert beliau akan dianjurkan di Live Nation Malaysia Stadium Nasional Bukit Jalil pada hari ini. Dan semalam pun saya dah ambil saudara saya daripada kampung, naik bas, saya pergi ambil kereta BS. Kenapa? Nak pergi tengok Billie Eilish hari ni, semangatnya. Dan kita tahu kan, Billie Eilish pun semalam dia datang 2 hari awal mendarat ke Malaysia. Dalam banyak-banyak tempat. Dia pilih Malaysia? Bukan, dia pergi Sungai Wang semalam. Dia main go-kart. Hebat tak hebat? Dia memang suka macam tu. Ramai sebenarnya peminat Billie Eilish di Malaysia, dan ini merupakan satu berita baik kepada yang merindukan suasana konsert artis antarabangsa. Dan pasukannya mengumumkan persinggahan Asia dalam jelajah dunia 2022 berjudul Happier Than Ever The World Tour 2022. Betul. Ini adalah artis Grammy yang memenangi Grammy pada tahun 2022. Betul. Namanya naik daripada umur 16 tahun pada tahun 2015. Betul. Dan lagu-lagu yang beliau nyanyikan semuanya lagu-lagu hit ya. Ialah dia memenangi di Grammy, memenangi rakaman terbaik, album terbaik, lagu terbaik dan artis baru terbaik. Dan saya pasti di rumah anda mesti ada anak-anak yang pergi konsert Billie Eilish. Baiklah, kita dah di penghujung rancangan, tapi kita nak bagi tahu tadi Darina, topik yang kita bincangkan tadi memang orang kata hangatlah sebenarnya tentang kan. konflik perhubungan dalam satu hubungan. Tak semestinya dalam hubungan suami isteri, dalam keluarga, kawan baik, mahupun sesiapa kan. Mungkin antara kita berdua. Kita tak tahu, tapi taklah. Sebenarnya kita nak bagi tahu kan kepada anda semua yang ada konflik, kita kena mematangkan diri kita sentiasa bertolak ansur dan juga orang kata give and take, macam mana tadi Dr. Ha dan juga Puan Sathia kongsikan pada kami. Baiklah, kita harap apa yang kita kongsikan menjadi manfaat kepada anda, dan salah silap daripada kami minta maaf. Kita jumpa lagi, saya Darina dan saya Talisha. Kita jumpa esok dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa.